Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sambil menjelaskan buku ini, apa kata kita menikmati pandangan yang indah pada pagi ini dengan menggunakan drone, ya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sekali lagi saya di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam. Sekarang pukul 8.30 pagi lebih kurang. Matahari sudah naik, tapi malu-malu bersembunyi di sebalik awan sebagaimana yang dapat kita lihat dalam gambar ni, ya. Baik tuan-tuan, kita sekarang masuk dalam bab Islam dan Kesihatan di muka surat 287 daripada buku saya ini. Bagi para penonton yang baru saja memasuki video ini, maka sekali lagi saya jelaskan bahawa video ini adalah secara bersiri. Saya telah pun membuat satu playlist yang khas yang menghimpun semua video-video ini mengikut tertibnya. Sila dijemput tonton daripada awal agar dapat memperolehi kefahaman yang sebaiknya. Okey, dan kita hampir akan menamatkan buku ini. Sekarang di muka surat 287 tentang Islam dan Kesihatan, di mana di sini saya mengemukakan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang berdarjat sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya anak Adam tidak memenuhi suatu bekas yang lebih buruk berbanding perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya. Yang ni dalam braket memberikan kekuatan kepadanya. Sekiranya tidak dapat, maknanya nak makan lebih. Okey, maka lebihkanlah ke tahap sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk pernafasan. Maksudnya perut kita tu kita bahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk minuman, dan ada extra space, ya, satu bahagian lagi untuk udara. Maknanya ada extra space, jangan makan dan minum sehingga penuh. Ini adalah disebutkan sebagai kuantiti yang optimum, kuantiti yang terbaik, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, hadis ini sebenarnya membicarakan tentang kesihatan, di mana di rangkap pertama Rasulullah menjelaskan bahawa anak Adam tidaklah memenuhi suatu bekas yang lebih buruk berbanding perutnya. Sebab apa yang kita masukkan dalam perut kita itu sebenarnya menjadi sumber kepada hampir semua ataupun kebanyakan jenis penyakit seperti sakit jantung ke, stroke ke, kencing manis ke, dan pelbagai lain, ya. Jadi hendaklah kita perhatikan apa yang kita masukkan dalam perut kita tu. Hendaklah, saya ulangi, kita perhatikan apa yang kita masukkan dalam perut kita itu, ya. Seterusnya baginda bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya. Berarti kita makan sedikit saja yang dapat meluruskan tulang belakangnya, yang dapat memberi kita tenaga sampai dapat berdiri tegak. Ini tidak lain tidak bukan mengisyaratkan bahawa beberapa suap yang kita masukkan itu tentulah makanan yang berkhasiat, yang gizinya, yang kandungannya itu meliputi semua zat-zat yang diperlukan. Sebab kalau kita makan banyak, tapi kebanyakannya daripada junk food ke, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk badan ke, apa ke, tidaklah ia dapat dikatakan sebagai dapat menegakkan tulang belakang kita. Jadi, beberapa suap, ya, sedikit saja tu, beberapa suap saja. Tetapi dapat meluruskan tulang belakang. Jadi di sini terdapat isyarat bahawa hendaklah kita makan dan minum sesuatu yang berkualiti. Okey, selalu ada kualiti dan kuantiti, kan? Jadi makan yang berkualiti. Bila kita sudah dapat makanan yang berkualiti, kita tak perlu makan banyak-banyak sebenarnya, tetapi sikit saja sudah cukup untuk memberikan kita kekuatan dan tenaga. Kalau kita merujuk kepada sirah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
baginda seorang yang makan sedikit saja. Baginda makan dengan menggunakan 3 jari dan baginda makan sedikit saja. Kadang-kadang beberapa butir kurma, beberapa butir tamar sahaja. Jarang-jaranglah dapat jumpa hadis yang baginda dapat makan dengan begitu kemewahan ataupun dalam jumlah yang banyak, ya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam aktif berdakwah, seorang ketua keluarganya juga pengamal poligami, aktif juga bukan saja berdakwah, jika perlu perang, bukan suka perang, jika perlu peperangan, baginda jugalah panglima perang di hadapan sekali. Bukan macam sekarang. Kalau sekarang ni ketua peperangan, jeneral ke apa ke, duduk belakang menyuruh. Tentera dia yang ke depan. Tetapi Rasulullah SAW, baginda juga ke hadapan. Okey, nampak ke saya tu dengan baju belang-belang oren tu? Okey. Ini pemandangan di Taman Tasik, Seksyen 7 Shah Alam. Okey, kita sambung, ya. Jadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita rujuk pada pemakanan baginda, sangatlah minimum, sangatlah biasa-biasa, tetapi pada waktu yang sama baginda very energetic, very active. Berbeza dengan kita, kadang makan banyak, tapi bila makan banyak kan lepas tu jadi malas, jadi mengantuk, jadi berat, badan pun jadi berat. Lepas tu tak larat nak buat apa-apa. Buat apa-apa sedikit sudah mengah, buat apa-apa sedikit sudah pun letih. Ya, jadi perhatikan kualiti makanan. Okay? Kualiti makanan. Kemudian dari sudut kuantiti, kalau kita nak makan lebih, maka baginda beri petua atau beri nasihat, bahagikan perut kita ni kepada 3, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan ada lagi ekstra 1/3 untuk pernafasan ataupun untuk udara. Ini bukan apa, ini maknanya ada ekstra space dalam perut kita. Jangan makan dan minum sehingga penuh. Perut kita ni, apabila saya membuat sedikit kajian ringkas, perut kita ni secara umumnya, manusia yang berbeza memiliki saiz yang berbeza. Jadi tetapi secara umumnya perut kita ni besarnya 500 ml dan ia boleh kembang sehingga 1500 ml. Maksimum 2000 ml. Ini secara purata. Orang yang berbadan kecil sudah tentu isi padu perut lebih kecil. Orang yang badan besar, isi padu perut lebih besar, sehingga ada yang kata boleh mengembang sehingga ke 4000 ml. Maknanya dia boleh mengisi perutnya dengan air sebanyak 4 liter. Sebelum air itu, maknanya air itu dalam perutnya saja. Baik, katakanlah kita ambil yang 500 ml tu bila perut kosong, tapi kalau dah kembang sikit secara normal, mengembang 1500 ml. Yang ini ni umpama botol mineral water. Botol air mineral tu, kalau yang botol besar tu selalunya 1.5 liter kan. 1500 ml. Ini kalau kita nak makan sampai perut tu kembang lah. Okey, perut yang biasa tu 500 ml. Okey, jadi daripada jumlah 1500 ml tu, kita umpamakan tengok botol air mineral tu, kita bahagikan 1/3 tu makanan, nasi. Kalau makan nasi lah, nasi, lauknya, katakan ayam goreng, sayur dengan kuah, lagi 1/3 lagi air, dan 1/3 lagi tu ada ekstra. Jangan penuh sampai ke atas. Okey, 1/3 lagi ada ekstra. Yang itu. Okey, jadi masing-masing, saya ulangi, masing-masing saiz badan berbeza-beza. Cuba tengok dalam Google Image ke apa ke, di mana bahagian perut, sebab bila kita sebut perut, bukan seluruh abdomen tau, bukan seluruh abdomen, tapi ini perut yang masuk makanan dan minuman kita tu. Okey, tengok saiz perut tu macam mana dan cuba anggarkan 1/3 tu jadi banyak mana jumlahnya. Itulah kuantiti yang optimum untuk kita makan sebagaimana yang disarankan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi ingat, ada kualiti dan juga ada kuantiti. Baik, saya sekarang ini drone saya pada ketinggian 1 meter daripada paras air.
Dan kita sebut apa? Low level flying sikit lah, merentas tasik. Okay, jangan ada ikan ataupun apa-apa yang keluar dari tasik makan drone saya sudahlah. Tak apa, ini tasik ni selamat sahaja. Okey, jadi kenapa hadis ini penting saya nak sampaikan? Okey, saya nak sampaikan sebab walaupun buku ini berbicarakan panduan akidah dan ibadah ketika sakit, akan tetapi kalau kita dapat menjaga kesihatan kita supaya jarang-jarang jatuh sakit, supaya tidak jatuh sakit, maka itu sudah tentu lebih utama ya. Kan biasa disebut cegah sebelum parah. Cegah sebelum parah. Jadi cegah sebelum jatuh sakit. Sebab bila dah sakit ini, ramai orang ataupun mungkinlah sebahagian orang mereka makan minum tanpa mengira kesihatannya. Umur muda mereka, umur sekolah, umur di peringkat universiti, umur di peringkat umur selepas grad daripada universiti, makan minum macam-macam yang dimasukkan dalam perutnya tanpa mengambil kira. Tetapi bila umur dah 30, awal 30-an, sudah mula sakit-sakit, sudah ada yang diabetik, sudah ada yang uric acid tinggi, sudah ada yang kolesterolnya tinggi dan macam-macam lain, sehingga akhirnya sudah mula sakit, sudah mula terpaksa tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Padahal makanan itu adalah kegemaran kita semua kan, termasuklah diri saya ni sendiri. Jadi dan macam-macam lagi komplikasi penyakit yang sebenarnya disebabkan oleh dirinya sendiri yang tidak mahu menjaga kesihatan sejak daripada mula, sejak daripada awal ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis Nabi SAW ini, antara sumber utama penyakit ialah apa yang kita masukkan dalam perut kita ini. Jadi ayuh kita perhatikan kualiti dan kuantiti makanan. Apabila kita pergi restoran, kita nak makan, boleh saja minta nasi setengah, tak payah ambil nasi semua tu. Ataupun boleh saja nasi suku. Tak nak makan nasi, nak makan sayur dengan ikan saja, sayur dengan daging saja pun boleh juga. Kemudiannya perhatikan jumlah gula yang diambil dan macam-macam lagi lah. Okay? Jadi tak nak pula talk ataupun apa yang saya sampaikan ini jadi tentang pemakanan pula. Tapi saya nak sampaikan yang Nabi sendiri SAW pesan daripada awal ialah apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah yang menjadi sumber utama penyakit kita ya, penyakit kita. Jadi perhatikan kualiti dan kuantiti makanan. Baik, ada masa lagi ni, kita masuk bab seterusnya pula. Bab seterusnya tentang mendoakan kesihatan yang baik di muka surat 293. Seorang pakcik Nabi SAW bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu menceritakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullaha azza wa jalla. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku sesuatu yang dapat aku minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang jumpa Nabi. Apa yang patut aku doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda menjawab, qala sallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Fama kastu ayyaman summa ji'tu faqultu ya Rasulullah alimni. Ke surat seterusnya 294, syai'an as'alullah. Okay. Selang beberapa hari kemudian, aku, yakni pakcik Rasulullah ini, datang lagi dan bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang patut aku minta, sesuatu yang patut aku doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka baginda menjawab, ya Abbas, okay, ya amma Rasulullah sallallahu al-afiyah fi dunia wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pakcikku, mintalah al-afiyah yang baik kepada Allah di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis lain pula, hadis pertama tadi riwayat Imam At-Tirmizi dengan darjat yang sahih.
Dalam hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim pula, sahih juga, daripada Abdullah ibnu Umar, bahawa antara doa yang dibaca sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya kesihatanmu, datangnya seksamu, dan daripada semua kemurkaanmu. Okey? Bahkan ada sekali itu ketika di atas mimbar, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkhutbah sambil menangis ataupun mengalirkan air mata. Ya, sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dengan darjat yang sahih juga. Baginda bersabda, as'alullahal afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yuqta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Yang bermaksud, mintalah kepada Allah keampunan dan kesihatan yang baik, kerana sesungguhnya bagi seseorang itu tidak ada yang lebih baik untuk diberikan kepadanya setelah keyakinan yakni iman kepada Allah, kecuali al-afiyah. Alright? Al-afiyah. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan al-afiyah ini? Okey, al-afiyah ini sekejap ya. Secara bahasa bermaksud dilindungi daripada apa-apa bencana mahupun ujian, ya. Kata dalam bahasa Arab, bebas daripada ataupun terpelihara ataupun terhindar daripada apa-apa bencana ataupun apa-apa musibah, apa-apa ujian. Termasuklah, ia adalah satu perkataan yang umum, yang luas cakupannya. Okay. Kita biasa sebut kan, sihat wal afiat. Sihat. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat wal afiat. Okay. Al-afiat itu daripada bahasa Arab. Okay. Jadi, ia adalah satu perkataan yang banyak maksud. Antara maksudnya ialah bebas daripada sebarang penyakit. Tadi saya jelaskan apa? Bebas daripada sebarang musibah, bebas daripada sebarang ujian, bebas daripada sebarang yang tak baik. Antaranya ialah bebas daripada sebarang bentuk penyakit. Okay? Sebab itulah kebiasaan kita, baik di Malaysia maupun di Indonesia ataupun Singapura, Brunei Selatan, Thailand, agak lazim disebut sihat wal afiat. Sihat wal afiat. Apakah maksudnya tu? Sihat dan juga terpelihara daripada sebarang kemudaratan, sebarang ujian, sebarang musibah, khasnya dari aspek kesihatan. Jadi, dalam beberapa hadis yang kita baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berdoa agar dikurniakan al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Okey, doa yang mudah saja. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keterpeliharaan daripada sebarang musibah, daripada sebarang perkara yang tidak baik, termasuklah juga daripada sebarang penyakit. Maksud di sebaliknya itu ialah, berilah kita kesihatan yang baik, berilah kita kesejahteraan, ketenangan, keamanan dalam hidup ini, ya. Jadi ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bukan sekadar itu, al-afiyah fid dunya wal akhirat. Jadi selamat dan sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Tidak mahu sekadar di dunia saja, tapi di akhirat, ya. Satu lagi doa, tadi saya baca, ayuh sama-sama kita hafal. Bagi yang ada buku ini, rujuk di muka surat 294, 295. Kalau tak ada buku ini, okey, boleh muat turun, ya. Okey. Itu sebagai contoh, ya. Salah satu gerai
ataupun tempat makan berhampiran, ataupun bukan berhampiran, di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam ini sendiri, ramai yang bersarapan di pagi hari, agak penuh juga. Jadi bersarapan ini bagus, tetapi perhatikan kualiti dan kuantiti yang kita makan. Alhamdulillah pagi-pagi ini ramai yang bersenam. Yang makan tu mungkin tadi dah bersenam, sekarang makan. Okey. Jadi kesedaran kesihatan ni di kalangan umat Islam sudah mula meningkat ya. Okey, di sini kebanyakan yang saya lihat yang sedang bersenam, yang sedang jogging, yang sedang brisk walking, jalan laju ataupun jalan biasa, ialah pada kalangan umat Islam kita ya. Alhamdulillah. Okey, moga-moga lebih ramai lagi yang ada kesedaran tentang kesihatan ini ya. Cegah sebelum parah. Okey. Jadi alang-alang saya dah ambil gambar tadi tu, bolehlah saya tumpang promosi sekali lah gerai yang ada di situ ya. Kalau bagi siapa yang nak makan di tepi sebelah lain pun, saya tak tunjuk dengan drone, ada juga beberapa gerai lain untuk kita beli makanan dan minuman. Sekali lagi ditegaskan, diingatkan, perhatikan aspek kuantiti dan juga kualiti. Okay. Ataupun kualiti dan juga kuantiti ya. Baik, sekali lagi salah satu doa, kita sambung buku yang Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min zawalil ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada hilangnya nikmatmu. Macam-macam nikmat yang Allah bagi, kita minta perlindungan agar Allah tidak tarik balik nikmat tersebut. Wa tahawwuli afiyatika, daripada berubahnya al-afiyah, kesejahteraan, kesihatan yang baik yang Allah kurniakan selama ini, daripada kita minta perlindungan daripada berubah kepada sesuatu yang lain pula. Wa fujaati niqmatika. Datangnya ni'matika wa jami'i sakhatika, daripada seluruh kemurkaan kamu ya. Okey. Jadi sedikit lagi masa ya. Sedikit lagi masa. Satu lagi bab penting di sini ialah tidak putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Ini dalam bab akhir ni lebih kepada nasihat-nasihat lah. Nasihat menjaga pemakanan. Okey, nasihat menjaga makan dan minum kita. Nasihat supaya kita berdoa, mendoakan al-afiyah kepada diri kita sendiri, ahli-ahli keluarga kita, saudara mara kita. Dan satu lagi nasihat ialah tidak putus asa ya. Dalam sebuah hadis, kita sekarang di muka surat 296. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah, putus asa daripada rahmat Allah, dan kecewa daripada kasih sayang Allah. Sebuah hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan darjat yang hasan ya, dengan darjat yang hasan. Satu lagi hadis yang seumpama, baginda sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kata-kata seorang sahabat sendiri, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah Azza wa Jalla, merasa aman daripada tipu daya Allah, dan kecewa daripada kasih sayang Allah, dan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa saya kemukakan yang ini? Supaya kita, dan apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu penyakit, maka janganlah pula kita putus asa daripada rahmat Allah. Janganlah pula kita kecewa daripada kasih sayang Allah. Ingat, apabila Allah uji kita dengan penyakit, yang Allah kendaki ialah kebaikan di sebaliknya, sebagaimana hadis-hadis yang telah saya bacakan di awal buku ini, dalam siri-siri awal video ini, di mana di sebalik setiap ujian, termasuklah ujian penyakit, ada hikmah-hikmah yang besar yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini. Maka janganlah putus asa daripada rahmat Allah, kecewa daripada kasih sayang Allah,
Dan yang satu lagi disebut apa? Dosa-dosa besar ialah syirik. Yang itu kita semua tahu. Tapi ingat ya, syirik itu bukanlah sekadar sembah patung, sembah pokok, sembah batu sebagainya. Tetapi syirik juga boleh berlaku apabila kita sedang sakit. Yang ini apabila kita melakukan cara-cara rawatan yang boleh menyebabkan jatuh kepada syirik. Apakah cara-cara rawatan itu? Telah pun saya jelaskan dalam video sebelum ini, maka silalah merujuk ke sana. Bukan video sebelum ni, yang sebelum-sebelum ini lagi awal lagi ketika membicarakan akidah ketika sakit. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, apabila sakit, ramai orang bincang dari sudut hukum-hukum bagaimana nak beribadah. Bagaimana nak solat, bagaimana nak bersihkan diri daripada hadas besar, bagaimana nak bersihkan diri daripada hadas kecil, solatnya macam mana, menghadap kiblatnya macam mana, rukuknya macam mana, sujudnya macam mana. Tapi dari aspek akidah, jarang-jarang yang memberi perhatian. Padahal itulah yang lebih penting ya. Itulah yang lebih penting. Baik. Satu lagi hadis terakhir ya. Okey. Saya bacakan terjemahan saja. Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba daripada kemewahan dunia yang disukainya atau perbuatan maksiatnya, maka itu tidak lain ialah penangguhan azab. Maaf, atas perbuatan maksiatnya, maka itu tidak lain ialah penangguhan azab. Kemudian baginda membacakan sebuah ayat daripada surah Al-An'am, ayat nombor 44 yang bermaksud, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekoyong-koyongnya. Maka ketika itu mereka terdiam sambil berputus asa. Okey? Jadi apabila kita hidup sehat dan senang ni, hendaklah kita semak apakah itu nikmat Allah ataupun tipu daya Allah. Maka hendaklah kita sentiasa berhubung dengan Allah dengan ibadah, zikir dan kepatuhan kepada syariatnya, agar nikmat tersebut benar-benar adalah nikmat Allah dan bukan satu tipu daya. Sebab ada sebahagian orang Allah kurniakan kesihatan yang baik, tetapi kesihatan itu digunakan untuk lebih aktif melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Allah kurniakan kesihatan yang baik, yang kesihatan tu dia gunakan untuk berulang alik ke masjid, solat berjemaah, digunakan untuk banyak berpuasa sunat, puasa-puasa sunat yang disyariatkan, bukan yang bid'ah ya. Mesti juga nak sebut tu. Jadi kesihatan yang baik ini, tengok orang tu guna untuk apa. Okey, kebijaksanaan pun tengok orang guna untuk apa. Setengah orang Allah berikan kebijaksanaan, tapi dia gunakan untuk melakukan tipu daya. Sebahagian lagi pula Allah gunakan kebijaksanaan, maka dia manfaatkan untuk faedah agama. Jadi apabila adanya kesihatan yang baik, apabila adanya tubuh badan fizikal yang sehat, yang cukup, yang cergas, yang mampu aktif perhatikan apa yang kita lakukan dengan kesihatan yang baik tersebut, dengan tubuh badan fizikal yang baik tersebut, dengan akal fikiran yang tajam lagi bijaksana tersebut. Apa yang kita lakukan, apakah itu untuk manfaat agama, apakah itu untuk agama ataupun untuk melanggar, untuk menyelisihi ataupun untuk derhaka kepada perintah larangan Allah dan Rasulnya. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, drone pun saya sudah panggil balik. Ayuh kita balik. Okey, sedang datang menghampiri untuk landing. InsyaAllah ada satu lagi bab akhir saja sebelum kita mengakhiri daripada buku ini ya. Kita jumpa nanti. InsyaAllah.